Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan E, kelas di Kota Baru. Saya Muhammad Nul Izwan bin Ibrahim 284049, Muhammad Elmizi bin Zulkifli 290049, Muhammad Firdaus Alhamri bin Samsuri 290048, Nur Azli Azroy bin Muhammad Razali 289376 akan membentangkan tugasan kumpulan kami yang bertajuk Masjid Kampung Laut. Antara isi kandungan yang ada dalam pembentangan kami adalah pengenalan, kepentingan tapak warisan, tapak-tapak warisan di Kelantan, masjid-masjid di Kelantan, Masjid Kampung Laut, sejarah Masjid Kampung Laut, ciri-ciri Masjid Kampung Laut, kepentingan Masjid Kampung Laut, dan akhir sekali kesimpulan. Pengenalan. Tapak warisan merupakan satu aspek yang sangat penting di dalam tamadun manusia. Ia merupakan satu bentuk penanda dan bukti kewujudan serta perkembangan manusia yang wujud, dan ia menjadi satu bentuk bukti sejarah bagaimana manusia pada waktu dahulu hidup dan menjalani kehidupan seharian mereka. Terdapat pelbagai bentuk tapak warisan yang wujud di seluruh dunia, dan kebanyakan daripadanya menjadi satu mercu tanda yang sangat penting di negara-negara kewujudan mereka. Sebagai contoh, piramid di Mesir, Angkor Wat di Kemboja, Machu Picchu di Peru, Taj Mahal di India dan banyak lagi. Malaysia juga mempunyai banyak tapak warisan yang wujud yang menjadi penanda sejarah kepada apa yang pernah berlaku di Nusantara dan Tanah Melayu pada satu ketika di waktu dahulu. Antara tapak warisan yang ada di Malaysia termasuklah warisan arkeologi di Lemah Lenggong di Perak, Taman Negara Mulu di Sarawak, dan juga Melaka dan Georgetown, Bandar Sejarah Selat Malaka. Terdapat juga bangunan-bangunan serta monumen yang wujud di sekitar Malaysia yang menjadi bukti sejarah serta penanda peristiwa yang penting yang berlaku di Tanah Melayu, seperti bangunan Sultan Abdul Samad dan Istana Pelamin. Kepentingan tapak warisan. Terdapat pelbagai aspek yang wujud di dalam kepentingan untuk memastikan tapak-tapak warisan ini boleh dinikmati untuk satu jangka masa yang lama, termasuklah dari aspek identiti budaya bangsa, faktor pelancongan, faktor ekonomi, terutamanya ekonomi tempatan, dan juga sebagai satu titik pusat komuniti dan sebagainya. Di Malaysia, bangunan-bangunan bersejarah adalah penting kerana ianya menjadi cermin kepada corak hidup dan gaya hidup bangsa yang wujud di Tanah Melayu. Sebagai contoh, bangunan-bangunan atau rumah baba dan nyonya yang wujud di Melaka menunjukkan bagaimana baba dan nyonya wujud di hidup di Melaka pada waktu ketika dahulu. Rumah tradisional Melayu juga menjadi cermin masa yang menunjukkan bagaimana bangsa Melayu wujud pada waktu dahulu. Ia bukan sahaja menjadi cermin kepada gaya hidup waktu dahulu, tetapi ia juga menunjukkan aspek-aspek lain yang wujud pada waktu itu, termasuklah aspek pertukangan, kemahiran seni bina, serta bagaimana kelas serta pangkat yang wujud pada ketika itu menghasilkan reka bentuk dan bangunan-bangunan yang pelbagai. Di Malaysia, bangunan-bangunan wujud mendapat bentuk seni bina yang punya pengaruh arkitek yang berbeza, termasuklah Nusantara, budaya Arab, Inggeris dan sebagainya. Dan ini menjadikan setiap bangunan wujud istimewa dan membawa maksud dan tujuan yang berbeza. Dengan tarikan yang wujud menjadikan tapak-tapak warisan ini sebagai pusat pelancongan, ia akan mendorong ekonomi tempatan dan juga negara. Ini akan membolehkan negara menjana ekonomi mereka melalui sektor pelancongan, dan ini akan menjadi sumber pendapatan yang bagus kepada negara. Di samping itu, dengan perkembangan pusat pelancongan, ekonomi tempatan juga akan berkembang dan membolehkan komuniti tempatan untuk menjana ekonomi dan pendapatan mereka sendiri. Dan ini termasuklah aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan pelancongan atau sebarang aktiviti ekonomi yang lain. Dengan aktiviti ekonomi yang lebih maju dan berkembang, komuniti tempatan juga akan mendapat manfaat lain, termasuklah infrastruktur yang lebih baik, fasiliti-fasiliti awam yang bagus, serta peluang kerja yang lebih banyak. Dan ini akan mendorong kepada perkembangan ekonomi serta taraf hidup tempatan.
Di paparan adalah digambarkan peta Malaysia dan kedudukan negeri-negeri di Malaysia, dan Kelantan berada di timur semenanjung Malaysia. Kelantan merupakan sebuah negeri di Malaysia yang terletak di timur laut semenanjung Malaysia, dikenali sebagai Serambi Mekah. Kelantan merupakan sebuah negeri yang kaya dengan sumber alam seperti pertanian dan perikanan dan persekitaran yang mementingkan alam semula jadi. Mengikut data statistik penduduk yang dilakukan pada tahun 2019, Kelantan mempunyai lebih kurang 2 juta penduduk dengan kaum Melayu merupakan majoriti penduduk tempatan iaitu sebanyak 95%, diikuti dengan kaum Cina 3.8% dan juga India sebanyak 0.3%. Manakala lain-lain kaum menghasilkan 0.9% dari jumlah keseluruhan penduduk di Kelantan. Kelantan merupakan sebuah negeri yang kaya dengan sejarah dan budaya mereka yang tersendiri. Secara amnya, Kelantan merupakan sebuah pertempatan yang wujud bagi manusia di zaman prasejarah. Ini bermakna Kelantan sudah didiami oleh manusia sejak lama dahulu lagi, dan mereka berkembang dan mempunyai perkaitan dengan empayar-empayar wujud termasuklah empayar Funan, empayar Khmer, Sriwijaya, Majapahit dan Siam. Pada asalnya, Kelantan merupakan sebahagian daripada kerajaan Siam bersama dengan Terengganu, Kedah dan Perlis. Sebelum perjanjian British Siam 1909 menunjukkan Siam menyerahkan negeri ini kepada kerajaan British. Kelantan juga merupakan negeri pertama di Tanah Melayu yang ditakluk oleh Jepun pada tahun 1941 yang menggunakan Pantai Sabak sebagai tapak serangan pertama mereka. Assalamualaikum, saya Muhammad Firdaus Al-Amri bin Samsuri, 290048 akan meneruskan perbentangan ini. Sama seperti negeri-negeri lain di Malaysia, Kelantan juga mempunyai bangunan-bangunan dan tapak warisan yang bersejarah yang menjadi saksi kepada pelbagai bentuk sejarah yang berlaku pada zaman dahulu, dan ia termasuklah Masjid Kampung Laut, Muzium Perang Kelantan, Istana Jaha ataupun juga dikenali sebagai Muzium Diraja Negeri Kelantan, Rumah Api dan banyak lagi. Semua bangunan-bangunan bersejarah ini adalah sebahagian daripada identiti Kelantan yang menunjukkan cabaran dan dugaan yang dihadapi serta perubahan peristiwa yang berlaku sehingga membentuk Kelantan yang sekarang. Walaupun Kelantan mempunyai pelbagai tapak warisan yang menarik dan unik, aktiviti pelancongan di Kelantan lebih banyak memfokuskan kepada budaya penduduk sekarang, di mana Kelantan dikenali dengan banyak makanan-makanan yang sedap dan menarik serta murah, serta pelbagai tempat-tempat semula jadi yang unik dan indah. Ini menjadikan tapak warisan serta bangunan bersejarah di Kelantan kurang dinikmati atau dikenali oleh pihak ramai. Apabila ditanya beberapa pelancong luar sama ada pelawak dalam Malaysia atau pelancong antarabangsa yang datang ke Kelantan, mereka menyatakan bahawa tarikan utama yang mendorong mereka untuk datang adalah untuk menikmati gaya hidup penduduk tempatan di samping menikmati makanan-makanan sedap yang wujud serta untuk melawat kawasan-kawasan semula jadi yang ada di Kelantan. Berikut ialah masjid-masjid yang tersegam indah di negeri Kelantan, iaitu Masjid Muhammadi, Masjid Al-Ismaili, Masjid Sultan Ismail Petra, Masjid Jubli Perak Sultan Ismail Petra, juga dikenali sebagai Masjid Beijing. Sesebuah negeri dengan 95% penduduk merupakan penganut agama Islam, Kelantan mempunyai sejumlah masjid-masjid yang dibina, terkenal dengan reka bentuk dan keindahan ciptaannya. Masjid ini merupakan tempat utama bagi penganut agama Islam untuk beribadat, namun ia juga menjadi sebahagian daripada landscape Kelantan dan menjadi tarikan pelancongan di Kelantan. Kebanyakan pelancong yang datang, sama ada pelancong tempatan atau antarabangsa, tidak akan melepaskan peluang untuk melawat masjid-masjid yang wujud di negeri ini. Ia menjadi salah satu itinerary utama bagi mana-mana pelancong yang datang ke negeri Kelantan. Antara masjid yang terkenal di Kelantan termasuklah Masjid Muhammadi yang terletak di Jalan Masjid, Kota Baru, Masjid Al-Ismaili, Pasir Pekan, Masjid Sultan Ismail Petra, Kubang Krian, Masjid Jubli Perak Sultan Ismail Petra, juga dikenali sebagai Masjid Beijing di Rantau Panjang, Masjid Ar-Rahman, Pulau Gajah dan banyak lagi. Antara masjid-masjid yang wujud di Kelantan, terdapat satu masjid yang boleh dikatakan masjid tertua di negara Malaysia dan antara masjid tertua di Asia Tenggara, iaitu Masjid Kampung Laut.
Ini adalah gambar terbaru Masjid Kampung Laut yang terletak di Kampung Laut Tumpat, Kelantan. Masjid Kampung Laut merupakan sebuah masjid yang dibina di Kampung Laut Tumpat pada abad ke-18 Masihi. Ia kemudiannya dipindahkan ke Nilampuri di kawasan kampus Pusat Pengajian Universiti Malaysia pada Januari 1967. Akibat ancaman banjir pada 1926 dan 1966 yang boleh menyebabkan kerosakan yang tidak boleh dibaiki kepada masjid tersebut. Namun demikian, masjid ini di bawah pengendalian Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC bertindak untuk memindahkan semula masjid ini ke tapak asal bagi membolehkan ia diiktiraf oleh UNESCO, Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai tapak warisan. Sejarah Masjid Kampung Laut. Para mubalik Islam yang berlayar sepanjang Kepulauan Melayu dengan tujuan untuk menyebarkan ajaran agama Islam di kawasan itu. Semasa pelayaran mereka, bot yang dinaiki oleh para mubalik ini mengalami kerosakan dan kebocoran. Para mubalik membuat sumpahan bahawa seandainya mereka boleh mendarat ke kawasan daratan dengan selamat, mereka akan membangun sebuah masjid dengan serta-merta bagi tujuan untuk memperingati peristiwa yang berlaku. Para mubalik berjaya mendarat dengan selamat di Kampung Laut Tumpat. Oleh itu, para mubalik itu dengan serta-merta mula membina masjid yang sekarang dikenali dengan nama Masjid Kampung Laut. Masjid yang dibina tidak menyerupai Masjid Kampung Laut sekarang. Pada waktu itu, ia hanya dibina dengan menggunakan 4 tiang yang menyokong bangunan 3 tingkat dengan keluasan sebanyak 400 kaki persegi. Masjid Kampung Laut melalui proses ubah suai di mana bilik sembahyang tambahan, peran, serambi dan menara ditambah ke binaan asal bangunan untuk meluaskan lagi masjid tersebut. Sebanyak 20 tiang tambahan digunakan untuk menjadikan sokongan dan menyangga struktur masjid tersebut. Oleh kerana asas masjid yang lemah dan tidak diperkukuhkan, walaupun Masjid Kampung Laut diubah suai menjadi lebih besar, ia mengalami risiko kerosakan akibat banjir yang melanda pada 1926 yang dikenali dengan bah air merah, serta pada 1966 banjir yang melanda menyebabkan sebahagian daripada struktur masjid itu dihanyutkan oleh air banjir. Pada 1968, dengan bantuan dari para tukang kraft tangan Melayu Kelantan, Masjid Kampung Laut dipindahkan ke Nilampuri. Pada 1988, Masjid Kampung Laut sekali lagi diubah suai untuk menambahkan kemudahan-kemudahan moden yang sesuai dengan kegunaan para pelawat dan penganut agama Islam yang menggunakan masjid tersebut untuk melakukan ibadah, termasuklah kemudahan elektrik, air paip, tandas dan kemudahan tempat duduk. Seiring dengan ubah suai tersebut, Masjid Kampung Laut juga diperelokkan rupa dengan meletakkan pelbagai ukiran kayu yang sesuai di tiang-tiang dan juga dinding-dinding masjid. Dengan ubah suai yang berlaku, Masjid Kampung Laut telah diluaskan sehingga 5,254 kaki persegi berbanding dengan bangunan asal yang hanya 400 kaki persegi semasa mula-mula dibina. Masjid Kampung Laut wujud di Nilampuri selama 40 tahun. Pada 14 September 2020, Majlis Doa Selamat dilakukan di Masjid Kampung Laut yang terletak di Nilampuri untuk memulakan proses pemindahan semula masjid itu ke lokasi asal di Kampung Laut Tumpat. Ciri-ciri Masjid Kampung Laut. Seni bina Masjid Kampung Laut ini berbeza dengan seni bina masjid-masjid lain yang ada di Malaysia. Ia hanya dibina mengikut pengaruh kerajaan Champa, iaitu negara Indo-China yang merangkumi negara seperti Vietnam, Laos, Thailand dan Kemboja. Oleh kerana mubalik yang datang dan membina masjid pada ketika itu berasal dari kerajaan Champa, rekaan seni bina Masjid Kampung Laut menyerupai seni bina kerajaan Champa berbanding dengan pengaruh Arab dan Parsi untuk masjid-masjid yang lebih moden. Assalamualaikum, saya Muhammad Helmizi bin Zulkifli akan menyambung pembincangan ini. Reka bentuk Masjid Kampung Laut boleh dikatakan menyerupai rekaan masjid-masjid tua lain yang wujud di Nusantara, termasuklah Masjid Kudus di Jawa dan Masjid kuno di Indo-China. Masjid Kampung Laut juga dikatakan mempunyai persamaan reka bentuk dengan sebuah masjid di Indonesia, iaitu Masjid Agung Demak.
Keistimewaan Masjid Kampung Laut yang paling utama adalah di mana pembinaan Masjid Kampung Laut ini tidak menggunakan sebarang paku dan sebaliknya pembinaannya menggunakan pasak dengan potongan kayu dan buluh. Pasak digunakan untuk menyambungkan sebarang sambungan pembinaan dan ianya direka dan dibentuk dengan penuh teliti sehingga membolehkan masjid ini berdiri dengan kukuh tanpa sebarang paku yang digunakan. Malangnya, akibat pembinaan yang menggunakan pasak ini, asas masjid ini agak lemah dan terjejas akibat dari serangan banjir. Oleh kerana pembinaan masjid ini unik dan istimewa, walaupun ianya diubah suai sebanyak 2 kali, namun prinsip asas pembinaan yang tidak menggunakan paku dan menggunakan pasak masih dikekalkan. Rekaan asal masjid ini adalah bangunan yang mempunyai 3 tingkat yang disokong oleh 4 tiang. Rekaan ini mempunyai makna yang tersendiri, yakni ianya direka sedemikian dengan tujuan dan erti yang tertentu. Bangunan yang mempunyai 3 tingkat ini dikaitkan dengan falsafah ketuhanan di mana setiap lapisan atau tingkat bangunan membawa pengertian yang tersendiri, iaitu dari bawah ke atas. Dari bawah yang dekat dengan tanah, ianya kotor dan tidak bersih. Namun dengan setiap ketinggian yang dicapai, kebersihan semakin meningkat dan menghala ke langit, di mana tiada kekangan dalam bentuk atau dinding yang boleh menjadi kekangan. Ini menunjukkan semakin tinggi keimanan dan ketakwaan, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersih diri kita dari kekotoran dosa dan menjadikan kita lebih beriman. Gambar ini menunjukkan kayu cengal digunakan sebagai 20 tiang yang bertujuan untuk menyokong struktur bangunan. Ini termasuklah 4 tiang seri masjid tersebut. Masjid ini mempunyai ketinggian yang tinggi dari lantai ke bumbung dan mempunyai hiasan ukiran kayu di semua tiang yang ada dan juga dinding-dinding bangunan. Masjid Kampung Laut juga tidak mempunyai serambi, sebaliknya ia dikelilingi dengan kayu sebagai dinding bangunan dengan ukiran dan tebukan yang dijadikan sebagai bukaan untuk pintu dan tingkap. Mimbar Masjid Kampung Laut. Di dalam Masjid Kampung Laut terdapat mimbar yang digunakan oleh imam masjid tersebut. Mimbar ini diperbuat daripada kayu cengal yang menggunakan teknik tebuk tembus bersilat dan tebuk tembus bersilat dan tebuk timbul bersilat. Teknik binaan yang digunakan untuk membuat mimbar Masjid Kampung Laut ini membolehkan ia terus kekal kukuh dan digunakan sehingga sekarang. Kolah dan beduk Masjid Kampung Laut. Kolah air dan beduk Masjid Kampung Laut juga turut dipulangkan semula ke masjid ini apabila ianya kembali ke tempat asalnya. Pada awalnya, kolah air Masjid Kampung Laut telah diberikan kepada Masjid Baru Kampung Laut Tumpat, manakala beduk pula diserah kepada Masjid Muhammad di Kota Baru. Pintu gerbang yang menunjukkan kedudukan secara tepat Masjid Kampung Laut tersebut yang diberikan nama Laman Warisan Kampung Laut. Ini adalah untuk memudahkan pengunjung untuk mengetahui lokasi yang tepat yang ingin dilawati oleh mereka. Assalamualaikum, saya Nur Azli Azhar bin Muhammad Azali, nombor metrik 289376. Dengan ini saya akan menyambung perbentangan ini. Selain daripada itu, kawasan Masjid Kampung Laut juga luas dan mempunyai ruang yang mencukupi untuk meletak kenderaan termasuklah kereta, motosikal dan juga bas. Ini adalah membolehkan jarak yang paling dekat boleh digunakan oleh pengunjung untuk meletakkan kenderaan mereka untuk melawat masjid ini.
Oleh kerana masjid Kampung Laut terletak di pinggir laut, perkhidmatan feri juga tersedia untuk pengunjung yang ingin menggunakan air sebagai jalan pengangkutan mereka. Perkhidmatan feri memang sudah sedia wujud di Kelantan bagi beberapa daerah termasuklah Kuala Kerai, Pangkalan Kubur dan Tumpat. Dan untuk memudahkan pengunjung yang ingin datang ke Masjid Kampung Laut, penghentian jeti turut disediakan di sini. Ini termasuklah jeti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, kaunter tiket untuk pembelian tiket, tempat menunggu dan sebagainya. Di sekitar Masjid Kampung Laut, terdapat ruang riadah yang disediakan sesuai untuk digunakan oleh para pengunjung untuk berehat dan melepaskan lelah jika mereka kepenatan. Di ruang riadah ini juga mempunyai satu papan tanda yang memberikan latar belakang ringkas tentang usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Kelantan di dalam usaha untuk meningkatkan sektor pelancongan dan ekonomi rakyat tempatan melalui laman warisan Kampung Laut ini. Jambatan yang menghubungkan jeti kepada Masjid Kampung Laut juga mempunyai pemandangan yang menarik yang sesuai untuk dijadikan tempat untuk mengambil gambar dan bersuai foto. Kepentingan Masjid Kampung Laut. Terdapat beberapa kegunaan Masjid Kampung Laut seperti beribadah yang digunakan untuk solat fardu, solat sunat, solat jemaah dan sebagainya. Bagi tujuan sosial pula, masjid ini boleh dijadikan tempat berkumpul, berjumpa ataupun beriadah. Untuk sudut pendidikan, masjid ini boleh digunakan untuk belajar Al-Quran, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Aspek ini juga adalah sama untuk Masjid Kampung Laut. Fungsi utama masjid adalah untuk membolehkan umat Islam datang dan menunaikan solat 5 waktu, mereka secara berjemaah ataupun tidak. Ia juga digunakan sebagai tempat pengumpulan dan bersosial. Dengan keluasan yang dimiliki oleh Masjid Kampung Laut serta persekitaran dan lapang, ia akan membolehkan sebarang majlis keagamaan yang ingin dijalankan dengan mudah dan selesa. Seiring dengan pembukaan masjid secara rasmi pada Jun 2022 ini, sudah ramai penduduk tempatan dan luar yang menunggu dan tidak sabar untuk datang melawat masjid ini. Mereka bukan sahaja mahu menunaikan solat dan terlibat dalam aktiviti keagamaan dalam masjid yang tertua di Malaysia, namun pada masa yang sama, ingin menikmati seni bina dan reka bentuk masjid dahulu yang masih kukuh dan teguh sehingga sekarang. Mereka juga boleh menikmati suasana tepi sungai yang diberikan oleh masjid ini juga. Ini adalah gambar seni reka bentuk Masjid Kampung Laut yang menunjukkan identiti rakyat Kelantan dan juga simbol budaya. Ia juga adalah salah satu tapak warisan UNESCO. Masjid Kampung Laut juga boleh menjana ekonomi masyarakat setempat. Kesimpulan Masjid Kampung Laut, tapak warisan adalah satu aspek yang sangat penting di dalam mana-mana negara. Ia bukan sahaja disebabkan oleh faktor pelancongan dan penjanaan pendapatan yang boleh didapati melalui tapak tersebut. Namun ia juga adalah kerana ia merupakan aspek yang sangat penting dan menjadi nadi penting di dalam mana-mana negara. Diharapkan dengan pembukaan masjid ini secara rasmi pada Jun 2022, ramai pihak akan datang untuk melihat dan menikmati keindahan seni bina yang wujud di tanah Melayu sejak dahulu lagi. Adalah diharapkan juga bahawa Kerajaan Kelantan akan mampu menjana minat dan tarikan kepada orang ramai untuk mendorong mereka untuk datang melawat dan melihat masjid ini, di samping membolehkan fungsi utama masjid ini tetap dapat dijalankan dengan baik tanpa gangguan. Sekian pembentangan kumpulan kami. Terima kasih.